Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maju Johor dan salam dari Pasir Gudang. Salam Ramadan. Selamat datang ke kapsul Ramadan musim yang kedua, Tausiah Jiwa Mencari Redha Ilahi. Jadi anda kembali semula bersama Mio dan juga Ustaz Azmi. Okay Ustaz Ya, Alhamdulillah. Okay. Seminggu puasa. So kita dah masuk ke episod kedua ni. Alhamdulillah. Kita akan mengupaskan topik-topik berkaitan dengan bulan yang mulia ini. Jadi first of all, kita ucapkan terima kasih kepada Majlis Bandaraya Pasir Gudang kerana memberi peluang kepada kita untuk menimba ilmu sama-sama di kapsul Ramadan kali ini. Baiklah, episod yang kedua dengan tajuk Nafsu di Bulan Ramadan. So mungkin Ustaz ada sedikit pencerahan ataupun perkongsian yang ingin dikongsi kepada penonton kita kali ini untuk episod kedua, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang bahagia saudara kita, moderator saudara Mio, alhamdulillah kita telah berada di bulan Ramadan yang mulia ini. Untuk sesi yang kedua atau episod yang kedua ni, alhamdulillah satu tajuk yang sangat menarik berkaitan dengan nafsu pada bulan Ramadan. Pertamanya saya nak menarik kepada makna puasa itu sendiri. Makna puasa itu sendiri, iaitu puasa itu pada bahasa menahan diri. Menahan diri. Pada syarat itu menahan diri daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari, daripada makan dan minum dan juga perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu pada syarat lah. Kita tengok kebanyakan kita ini kadang-kadang dalam bab pada bahasa pun kita kadang-kadang kita tak lepas. Belum lagi dalam bab syarak lagi, dalam makna syarak, pada makna bahasa pun dah tak lepas. Itu menahan diri. Menahan diri daripada apa? Dia menahan diri bukan hanya sekadar tidak makan dan juga tidak minum. Juga menahan diri yang sebut oleh Rasulullah SAW, yang sebut berkaitan dengan ganjaran orang yang beramal itu digandakan 10 hingga 700, melainkan puasa fa innahu li wa ana ajizu bih. Hadis ini adalah hadis kursi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa semua amalan itu digandakan oleh semua anak Adam itu digandakan 10 hingga 700 kali ganda, melainkan puasa. Puasa itu adalah bagiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Sebab itu kemudiannya Allah Subhanahu wa taala menyambung, apa dia? Hendaklah ditinggalkan syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Semata-mata dia melakukan puasa itu meninggalkan akan syahwatnya, syahwat berbentuk syahwat nafsu, begitu juga dengan nafsu makannya, nafsu minumnya, dan nafsu segala nafsu yang ada pada kita ini, pangkat, darajat dan sebagainya. Sebab itu Allah menyebut dalam hadis yang sama, iaitu as-shaum junnah. Saum itu, puasa itu adalah pagar. Pagar. Maksudnya dia menahan daripada perkara-perkara yang mazmumah, nafsu-nafsu yang mazmumah, dengan berpuasa. Nafsu-nafsu yang jahat, nafsu-nafsu yang mengajak kepada kemungkaran, nafsu-nafsu yang mengajak kepada perkara-perkara yang tidak baik, dengan berpuasa. Sebab itu hendaklah orang yang berpuasa itu untuk menahan nafsunya itu hendaklah banyak bersabar. Sebab itu Rasulullah SAW menyebut bahawa bulan Ramadan ini wa syahrus sabri, iaitu bulan kesabaran. Bulan Ramadan ini adalah bulan kesabaran. Sabar daripada menahan nafsu kita dari melakukan kemungkaran, sabar dari melakukan dari segi perkara-perkara dosa, sabar dari melakukan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan dah. Sebab apa? Sebab kita berpuasa. Sebab kita berpuasa, menahan diri. Sebab itu hendaklah kita ini disuruh berlapar. Berpuasa itu disuruh berlapar dan berdahaga. Tapi kadang-kadang pada kita berpuasa, kita takut lapar. Sedangkan tujuan berpuasa itu supaya berlapar dan dahaga, supaya
kita mendapat hikmah puasa itu sendiri. Tetapi kalau kita takut lapar dan dahaga, kita berpuasa itu kita takut lapar dan dahaga, maka sebab itu kita akan tak dapat hikmah berpuasa itu. Bila tak dapat hikmah berpuasa itu, sedangkan berpuasa itu iaitu untuk menahan diri kita akan nafsu kita dan berbagai-bagai nafsu yang ada dekat kita ni, supaya tertahan. Tetapi kalau tak lapar dan tak dahaga, itu yang masalahnya. Akhirnya kita berbuka puasa daripada sahur tadi dengan berlebihan. Sebab apa sahur sampai 2 pinggan? Sebab takut lapar. Sedangkan berpuasa itu disuruh berlapar. Kita sahur sampai 2 pinggan. Sebab apa? Nanti lapar nanti kan. Minum dekat betung tu. Kan? Supaya apa? Supaya tak haus. Supaya tak haus. Bila berbuka sama juga. Kita balas lagi. Sebab apa? Kita bayangkan kita tak makan, tak minum satu hari itu, kita berbuka macam-macam kita makan, kan? Jadi sebab itu kita berpuasa bukan untuk tak lapar ataupun tak haus, tapi kita berpuasa itu tujuannya supaya kita berdahaga, menahan diri dan makan, supaya kita berlapar dan mendahaga. Dengan itu akan melunturkan semua nafsu-nafsu yang jahat ini dalam diri kita. Kadang kita pergi ke bazar Ramadan itu kita dah gagal dah menahan diri. Pergi ke bazar Ramadan, semua benda, semua yang dijual kalau boleh kita nak beli semua kita nak beli. Itu yang nampak cucu udang, ambil cucu udang. Bahaya kan? Lepas tu tanya pula, udangnya kecil sangat ni cik udangnya. Dia tanya pula, bila nampak cucu badak, dia beli cucu badak lagi. Tak ditanya pula mana badaknya. Tak berani pula dia nak tanya kan. Jadi sebab apa? Sebab nafsu. Semua perkara dia nak semua benda dia nak beli. Jadi sebenarnya bukan begitu tujuannya. Kita berpuasa itu sesuai dengan Allah menyebut junnah, iaitu menahan diri, pagar, iaitu supaya kita berlapar dan berdahaga, supaya nafsu kita yang mazmumah, yang tak baik itu akan luntur semua insya-Allah dengan berpuasa. Itu saja Mio, mudah-mudahan memberi kebaikan kepada kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah dia pencerahan daripada Ustaz Azmi tentang episod 2 ni, nafsu di bulan Ramadan. Dan jangan ke mana-mana sebab selepas ini kita akan teruskan dengan soalan-soalan daripada penonton. Teruskan bersama kami Kapsul Ramadan musim yang kedua, Tausiah Jiwa Mencari Redha Allah. Kembali semula ke Kapsul Ramadan musim yang kedua, Tausiah Jiwa Mencari Redha Ilahi. Sudah tentunya kita ada persoalan daripada penonton kita, Ustaz. Baiklah, soalan pertama daripada Haq. Bilakah waktu yang sesuai untuk suami dan isteri mandi wajib apabila bersama di bulan Ramadan? Mungkin ada sedikit pencerahan daripada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih kepada Mio dan juga saudara yang bertanya. Pertama, kita kena faham dan tahu bahawa untuk menjawab soalan itu, pertama, adakah boleh kita melakukan antara suami isteri melakukan maksudnya bersama ketika bulan Ramadan? Segi hukum fiqh, iaitu sekiranya dilakukan di malam hari itu tak ada masalah, yang dilarang iaitu pada siang hari, ketika berpuasa di siang hari daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Selepas itu tidak mengapa, dibolehkan bagi suami isteri untuk bersama. Soalannya, bila dah bersama di malam hari itu, bila nak mandi wajib. Bila nak mandi wajib. Jadi sebenarnya hukumnya itu
afdalnya dan sunat sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar. Maksudnya itu lebih afdal, maksudnya bila terbit fajar maka kita telah bermula berpuasa. Telah bermula berpuasa. Walaupun tidak ada syarat, hendaklah suci daripada dalam keadaan dia janabah. Yang syarat sah itu orang yang haid dan juga menifas. Bagi orang yang berjenabah ni yang panggil, maksudnya orang yang masih menanggung akan dirinya supaya diwajibkan mandi wajib, itu dipanggil orang yang dalam keadaan jenabah kan. Jadi kalau dia mandi selepas terbit fajar, selepas terbit matahari, maka hukumnya itu makruh hukumnya. Hukumnya makruh selepas terbit matahari, kerana dia dalam berpuasa dalam keadaan dia berjenabah, maksudnya dia menanggung mandi wajib, dilewat-lewatkan mandi wajib. Bagi orang yang mungkin dia terlepas subuh, mungkin dia akan mandi selepas terbit matahari lah, selepas dia sadar kan. Kalau orang yang solat subuh, mustahil baginya mandi selepas itu. Sebab apa? Syarat sah solat itu mesti tidak berhadas, mesti wajib bersih dengan mandi wajib. Jadi biasanya akan berlaku begini, iaitu orang yang mungkin yang tak solat subuh, yang tak solat subuh, terlajak dan sebagainya. Jadi dia mandi selepas terbit matahari. Maka kalau dalam keadaan berpuasa, dia masih lagi dalam keadaan menanggung jenabah, dia belum mandi wajib, maka makruh, hukumnya itu makruh. Jadi sebaiknya, kesimpulannya, hendaklah mandi wajib itu sebelum terbit fajar. Itu yang paling baik sekali, yang afdalnya. Maksudnya bila keadaan berpuasa kita dalam keadaan tidak berhadas, tidak menanggung hadas, maksudnya kita keadaan bersih, suci, dan keadaan ibadah kita itu ibadah yang tidak menanggung sesuatu hadas, walaupun sah hukum puasanya, tetapi makruh. Itu saja. Mungkin kalau soalan yang kedua ni dia berikutan sikit, mungkin ada penambahan sikit. Adakah puasa itu sah apabila saya terlupa untuk mandi wajib? Mungkin ikutan daripada soalan tadi mungkin. Dia terlupa mandi wajib. Tadi terlewat tadi bila nak mandi wajib kan. Ini terlupa lah. Jawapannya tadi ada kaitan dengan yang soalan yang pertama sebenarnya. Dia isu terlupa ni sepatutnya jarang berlaku lah untuk orang yang untuk mandi wajib tu. Untuk terlupa tu sepatutnya jarang berlaku, sebab dia perkara yang besar. Perkara yang besar. Tapi sekiranya berlaku juga, mungkin dia terlupa untuk mandi wajib ataupun dia melewatkan mandi wajib, jawapan yang sama, iaitu apabila dia selepas terbit matahari baru dia mandi wajib, maka puasanya itu makruh. Puasanya itu makruh. Dan keadaan makruh dia melakukan melewatkan untuk mandi wajib itu adalah makruh hukumnya, kerana pada bulan Ramadan di siang hari kita berpuasa. Kita berpuasa. Jadi kalau soalan yang dia kata terlupa itu, bila dia mandi wajib, bila dia teringat, maka teruslah dia kena mandi wajib. Sesegera yang mungkin. Menanggung. Selagi dia tidak mandi wajib, dia tidak boleh solat, dia tak boleh pegang Al-Quran, maksudnya dia berhadas. Jadi insya-Allah sekiranya orang yang bersolat, menjaga solat, insya-Allah dia tidak akan terlupa. Kalau terlupa juga, mungkin dia dah lah, wallahu alam lah, mungkin dilupakan kan. Terlupa juga, bila ingat terus mandilah, terus mandi sesegera yang mungkin. Sebab apa? Selepas itu dia akan melakukan kewajipan tentang solat dan sebagainya. Kalau dia membiarkan dirinya dalam keadaan berhadas, maka makruh, hukumnya makruh. Begitu. Itu sebenarnya. Baiklah. Ingat kawan-kawan, jangan tangguh-tangguh. Jadi itulah dia pencerahan ataupun perkongsian daripada Ustaz Azmi tentang episod kedua ini, nafsu di bulan Ramadan. Jadi terima kasih kepada penonton yang mungkin ada memberi soalan kepada kami, dan juga yang sudi untuk menonton kapsul Ramadan musim kedua kali ini. Saya doakan urusan kita semua dipermudahkan, khususnya untuk warga Pasir Gudang, dan sentiasa dilimpahkan rezeki yang halal lah, dan dikurniakan kesihatan yang baik-baik.
daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih juga kepada semua. Semoga kita berjumpa lagi, panjang umur, kita akan bersambung semula ke episod yang akan datang. Jadi teruskan bersama kami Kapsul Ramadan musim yang kedua, Tausiah Jiwa Mencari Redha Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.